Salam sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Kapsul My Health. Malaysia adalah di antara negara yang mempunyai perkhidmatan kesihatan yang terbaik dan mampu dinikmati oleh semua lapisan rakyat. Namun dengan perubahan tamadun manusia sejajar dengan pembangunan kemajuan sains dan teknologi, adakah ia telah meletakkan sistem kesihatan negara dalam pelbagai cabaran semasa? Untuk itu, bersama-sama saya pada hari ini adalah Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Dr. Zaliha Mustafa yang akan mengupas mengenai isu ini. Yang Berhormat, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih, Arfah. Okey, YB, kita mulakan sesi kita hari ini dengan saya melontarkan satu soalan. Ya. Apakah cabaran yang dihadapi oleh sistem kesihatan negara kita, YB? Kita lihat beberapa cabaran yang kita dah kenal pasti, ya, adalah di antaranya berlakunya peningkatan beban penyakit tidak berjangkit, ya, seperti diabetes mellitus, hypertension, kolesterol, hyperkolesterolemia. Dan perkara-perkara ini adalah yang kita yang kita nampaklah selepas berlakunya ataupun selepas pandemik COVID-19 berlaku peningkatan dari sudut kes-kes yang berkait dengan NCDs ini. Jadi yang keduanya, negara kita menuju Arfah kepada negara tua, ya. Dalam masa 20 tahun 2030 kita akan berdepan dengan lebih 15% daripada rakyat negara kita yang akan menjadi tua, berumur 60 tahun ke atas. Ramai itu, YB. Ramai. Kemudian yang ketiganya saya lihat ialah disebabkan kita ini, sistem kesihatan kita lebih berfokus kepada perawatan. Tetapi tidak melihat dari sudut promosi kesihatan. Ini adalah satu juga perkara yang kita kena lihat dan kita kena timbal balik, bahawa kita kena lihat kembali untuk mengembalikan kesihatan rakyat itu dengan melihat kepada promosi kesihatan lah, ya. Jadi itu perkara yang ketiga. Keempat ialah yang juga berkaitan, yang selalu kita dengar, ya, bahawa kita ni selalu kos perawatan yang tinggi, ya, dan bajet yang kita dapat khususnya walaupun kementerian kita adalah kementerian yang kedua besar dan menerima bajet kedua besar, tetapi masih lagi ada perkara-perkara yang kita lihat peruntukan itu tidak mencapai. Jadi ini juga disebabkan oleh peruntukan yang sebegitu, kita adalah perkara-perkara yang kita tidak dapat laksanakan dengan baik. Kemudiannya, of course, yang perkara yang juga penting, tidak kurang pentingnya dan juga menjadi cabaran kepada kita ialah tentunya petugas kesihatan. Jadi petugas kesihatan, sebab kita tidak, dalam kita memberi perkhidmatan kepada kesihatan, ia bukan hanya bergantung kepada hospital-hospital yang canggih, contohnya perlulah, maksudnya begitu, tapi petugas kesihatan juga penting. Nampaknya ada beberapa barisan perkara-perkara yang perlu kita santuni, ya, betul, untuk kita meningkatkan lagi sistem kesihatan negara kita. Jadi bercakap tentang perkara itu, apakah yang harus kita lakukan, YB, untuk memastikan sistem kesihatan kita ni lebih mampan dan lebih dapat bertahan untuk di masa hadapan? Baik, Arfah, saya dengan bangganya, jadi saya nak menunjukkan kebanggaan ini, ya, bukan atas hanya tugas saya sebagai seorang menteri terdapat meluluskan kertas putih kesihatan di Parlimen, ya. Dan ini adalah kali pertama, first ever history yang maksudnya menjadi sejarah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia membentangkan kertas putih kesihatan di Parlimen dan akhirnya diluluskan tanpa ada bantahan. Maksudnya secara bipartisan. Apakah dia prioriti dan perkara-perkara yang perlu kita laksanakan untuk memastikan yang Arfah sebut tadi, perkhidmatan kesihatan kepada rakyat itu kita dapat berikan secara yang pertamanya terbaik, terbaik dengan kita melihat tiga perkara. Itu saya selalu sebut perkara ini 3M. 3M. Apa dia 3M? Yang pertamanya, dia adalah satu sistem yang mudah dicapai. Mudah dicapai oleh rakyat. M kedua, dia adalah murah. Murah ialah affordability. Jadi dan yang ketiga mampan. Jadi kita nak supaya sistem kesihatan kita itu dapat berdepan dengan segala permasalahan yang mungkin bukan saja hari ini, bahkan juga permasalahan masa depan. Jadi itu adalah
3M yang saya selalu kedepankan dalam apa yang kita nak bawa dalam kertas putih kesihatan. Kalau boleh kita cakap di sini, kertas putih kesihatan ni adalah satu mekanisme pelan reformasi kesihatan. Betul. Ya, YB. Betul. Sudahlah dia mudah, dia murah dan mampan pula. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. 15 tahun bukan satu tempoh Ya. perancangan yang singkat, ya YB. Kenapa 15 tahun? Ya. Dia bukan perkara yang kita petik-petik orang kata. Ya, betul. Tapi 15 tahun ini adalah satu kajian yang telah dibuat